Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, so bertemu lagi kita dalam video kali ini. Hari ini saya akan bincangkan berkenaan dengan sistem rangka manusia. Tapi macam biasa, bagi siapa yang rasa video ni bermanfaat dan suka dengan video ni, anda boleh like dan juga boleh share kepada kawan-kawan korang semua. Dan kalau nak subscribe channel saya pun boleh, untuk mendapatkan video-video yang telah saya buat dan video-video yang akan saya buat untuk tajuk selepas ni. Okey, tanpa melengahkan masa, jomlah kita bincang berkenaan dengan sistem rangka manusia. Hari ni saya nak fokus berkenaan dengan sistem rangka manusia je. Okey, sebagaimana kamu telah tengok dalam gambar rajah ni, kita ada dua jenis rangka manusia, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Okey, so ada dua. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra, tulang rusuk dan sternum. Manakala rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral, lengkungan pelvis, tulang tangan dan juga tulang kaki. Very simple. Jangan fikir susah-susah sangat. Senang je, sains ni senang je. Okey, jom kita tengok. Untuk yang pertama, kita akan tengok dulu rangka paksi. Ini dia gambar rajah berkenaan dengan rangka paksi. Sekali lagi, iaitu rangka yang berada di tengah-tengah. Kita panggil axial skeleton, axial skeleton. Okey, kita pergi dulu kepada tengkorak. Okey, ini adalah gambar rajah tengkorak. Tengkorak ni terdiri daripada dua tulang yang utama. Satu kita panggil tulang cranium, yang bahagian atas ni tulang cranium, dan di bahagian bawah adalah tulang muka. Okey, ini adalah bahagian tulang muka. Tulang cranium, fungsi dia melindungi otak daripada kecederaan, kerana otak ni very delicate, very soft, fragile. Jadi cranium ni dia akan melindungi otak kita daripada kecederaan lah, terutama daripada kecederaan. Fungsi tulang muka pula, dia memberi bentuk asas dan rangka muka kepada kita, dan dia juga menyokong gigi kita. Jadi itu adalah bahagian tengkorak. Very simple. Okey, next kita pergi kepada turus vertebra. Turus vertebra. Okey, turus vertebra ni senang cerita adalah tulang belakang kita. Tulang belakang kita. Jadi tulang belakang ni sebenarnya dia terdiri daripada 33 ruas tulang kecil. Ada 33 ni. Dan ni nama-nama dia cervical, thoracic, tulang lumbar, sacrum dan juga coccyx. Untuk peringkat kita, cukuplah kita tahu bahawa ada 33 jenis tulang. Nak hafal pun tak ada masalah. Bagi siapa yang sanggup hafal, tak ada masalah, it's okay, boleh je nak hafal. Tapi yang penting kamu tahu ada 33 tulang. Dan tulang ni sebenarnya dia boleh melentur. Very special. Tulang belakang kita sebenarnya tulang yang boleh melentur. So that's why tak pelik lah kalau kita tengok aksi-aksi yang pelik-pelik. Contohnya aksi gimnastik, macam mana kelenturan dia begitu hebat, kita tengok kan. Kalau dalam sukan tu kita tengok macam mana orang yang boleh kalau dia main permainan, main takraw ke main apa, dia boleh melipat badan dia. Benda tu sebenarnya berkaitan dengan skill seseorang. Tapi berjaga-jagalah dengan tulang belakang, kerana fungsi tulang belakang ni dia melindungi saraf tunjang. Dalam ni sebenarnya dia ada macam lubang. So dalam ni lah terletaknya saraf tunjang kita. So if anything happen to our backbone, ada masalah berkaitan dengan backbone kita ni, so be careful lah. Dia sedikit sebanyak boleh memberi efek kepada saraf tunjang kita. So in certain cases boleh menyebabkan lumpuh. So itu paling jagalah. Okey, tu pasal turus vertebra ataupun tulang belakang. Next kita pergi kepada tulang rusuk dan juga sternum. Very special tulang rusuk. Tulang rusuk sebenarnya terdiri daripada 12 pasang, 1 sampai 12 kat bawah ni. Okey, 7 pasang bersendi dengan sternum, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni dia bersambung secara sendi, bersendi dengan tulang sternum. Ni tulang sternum yang kat depan ni, tulang sternum. 3 pasang bersambung secara tidak langsung oleh rawan.
Nombor 8, 9 dengan 10 dia bersambung secara tidak langsung dengan rawan ini. Yang warna biru ni rawan, biru-biru ni rawan, dan akhirnya rawan ni bersambung juga dengan sternum secara tidak langsung. Maknanya rawan tu perantaraan. Dan dua pasang lagi tergantung bebas. Dua pasang ni very special, dia tergantung. Okey, apa fungsi tulang rusuk dan juga sternum ni? Okey, fungsi tulang rusuk dia melindungi organ-organ dalaman yang lembut seperti paru-paru kita dan juga kawasan jantung yang ada kat sini. Okey, next kita pergi pada rangka appendage. Okey, ni adalah overview berkenaan dengan rangka appendage. Appendage ni sebenarnya adalah asal perkataan appendage, bahasa Inggeris appendage. Appendage ni adalah bahagian yang terkeluar ataupun bahagian yang orang kata terkeluarlah daripada bahagian basic badan asas. Antaranya yang terkeluar daripada badan kita, tulang tangan, tulang kaki, dan termasuklah juga bahagian lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Okey, jom kita tengok satu-satu. Baik, apakah lengkungan pektoral? Okey, lengkungan pektoral ni ada dua jenis tulang, iaitu tulang clavicle dan juga tulang scapula. Okey, kalau kita rasa bahu, ada tak tulang yang keras dekat leher, dekat bahu tu? Tulang itu nama dia tulang clavicle. Kemudian rasa dekat belakang bahu kita, ada orang kata tulang belikat ataupun tulang kipas. Jadi itu adalah tulang scapula. Jadi apa function clavicle dengan scapula ni? Okey, fungsi dia menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Very simple. Jangan fikir bayar, senang je. Okey, next kita pergi tulang tangan pula. Tulang tangan terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Ni bahasa Inggeris, carpal, metacarpus dan phalanges. Okey, lagi sekali, humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Senang je nak ingat dia. Okey, so satu hujung humerus bersendi dengan lengkungan pektoral ni. Satu hujung humerus ni bersendi, makna bersambung secara sendi dengan lengkungan pektoral, tulang bahu. Manakala satu hujung lagi humerus ni bersendi dengan radius dan ulna. Satu lagi ni, hujung ni bersendi dengan radius dan ulna. Maksudnya bahagian siku tu dia bersambung dengan radius dan ulna. Okey, radius dan ulna bersendi dengan carpus membentuk pergelangan tangan. Radius dengan ulna bersambung dengan carpus membentuk pergelangan tangan. Okey, simple je. Carpus bersendi dengan metacarpus membentuk tapak tangan. Carpus bersendi dengan metacarpus membentuk tapak tangan. Metacarpus bersendi dengan phalanx membentuk jari tangan. So, metacarpus dia bersambung secara sendi dengan tulang phalanx untuk membentuk jari tangan. Wah, very simple. So, ingat radius dengan ulna dia sekali. Tulang tangan kita adalah tulang terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Very simple. Okey, next rangka appendage. Yang seterusnya adalah lengkungan pelvis. Okey, lengkungan pelvis ni adalah kita panggil tulang punggung. Ini adalah tulang di kawasan punggung kita yang membentuk pinggul seseorang, ya. Dia bersendi dengan rangka paksi, iaitu tulang, ingat tulang koksid dengan sacrum ni. Ini adalah daripada turus vertebra. Okey, terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Dia ada dua sebenarnya. Ini satu, ini ada dua. Ini yang kedua. Okey, itu dia. Simple je. Lengkungan pelvis adalah bahagian tulang punggung yang membentuk pinggul, ya. Lengkungan pelvis fungsi dia menyokong berat badan, melindungi pundi kencing. Di kawasan tengah ni ada pundi kencing dan juga organ pembiakan lelaki dan perempuan. So di kawasan tengah-tengah ni. Okey, so ni tulang
di bahagian hadapan. So dia melindungi organ-organ pembiakan. Okey, di bahagian tengah Okey, itu adalah lengkungan pelvis. Sekarang kita pergi tulang kaki. Okey, tulang kaki susunan dia lebih kurang juga macam tulang tangan, but then nama dia je lain sikit. Okey, tulang kaki terdiri daripada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan phalanx. Okey, femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Ada lagi satu, patella. Okey, patella ni adalah tempurung, orang panggil tempurung lutut. Tempurung lutut. Okey, kita kena tengok nanti. Satu hujung femur, tulang femur ni bersendi dengan lengkungan pelvis. Satu bersendi dengan lengkungan pelvis. Okey, tulang pinggul tadi. Satu lagi hujung femur bersendi dengan tibia dan fibula. Tibia, fibula dan juga patella dan patella di kawasan lutut. Okey, membentuk tulang betis tulang betis, tibia dengan fibula. Okey, kemudian tibia dengan fibula bersendi dengan tarsus membentuk pergelangan kaki. Ni pergelangan kaki. Tibia, fibula, tarsus membentuk pergelangan kaki. Okey, pusing-pusing kan, ada kawasan buku lali kan. Okey, itu dia. Dan tarsus bersendi dengan metatarsus membentuk tapak kaki. Very simple. Lagi sekali, femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, phalanx. Femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, phalanx. Simple, very simple. Metatarsus bersendi dengan phalanx membentuk tulang jari kaki. Okey. So setakat tu saja untuk video saya kali ini. Nanti insya-Allah saya akan share macam mana cara kita nak ingat. Maybe ada cara masing-masing ada cara tersendiri, tapi insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan share macam mana cara kita ingat tulang-tulang ni, mungkin lebih ringkas dan sebagainya. Lagi sekali, jika anda suka video ni, boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan, dan boleh juga subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang akan saya buat dan juga video-video yang telah saya buat. So happy study untuk korang. Jangan susah-susahkan diri, jangan pening-pening sangat. So kalau tak faham, boleh komen di ruangan komen untuk nanyakan soalan, dan kalau masih ragu-ragu, boleh ulang tonton video ini. So semoga kita berjumpa lagi. Happy study untuk korang. So bye bye. Assalamualaikum.